عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Halo salam Fahri Misbah, Lili Osman, Kak Haji Saad Haji Osman dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Amira Sulaiman, Zulkifli Mahusin, Kak Long, terima kasih semua yang hadir. Jangan lupa jika anda mendapati apa yang disampaikan ni manfaat, jangan lupa untuk share dengan seramai teman-teman, kawan-kawan, kenalan, sahabat sekolah, adik kampung, karya, PIBG, untuk bersama-sama dapat manfaat daripada perkongsian dalam perbincangan tentang tafsir Quran ini. Baik tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian, kita berada pada ayat 29 dan 30. Saya ingin mengulang semula ayat ini. Bagi yang memiliki tafsir Munir boleh lihat pada jilid yang ke berapa ni? Jilid yang ketiga, muka surat 55 A'udzubillahi minasyaitanirrajim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم. Ahlan wa sahlan semua yang hadir. Ada Vincent Lim, Kamisa HMS, Normal Ahmad, Hafizah Jazuri dan alias Cik Saleh, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Ahlan wa sahlan bikum. Tuan-tuan hati dan dikasihkan, kalau kita belajar bahasa Arab ini disebut sebagai ada kana di sini. Kalau kita lihat dalam tafsir Munir, Datuk Dr. Alias pun ada sama, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Kalau kita belajar bahasa Arab, kana ni dalam fi'il, dalam kalau kita belajar nahwu, dia satu bab daripada kana ni, ada satu yang berperanan sebagai naqisah, ada yang bersifat sebagai tamah. Kalau kita belajar kana naqisah ni, contohnya kanal jawu jamilan, dulu udara sangat cantik, cuaca sangat elok, tapi sekarang tidak begitu. Maksudnya kalau kita sebut perkataan kana, dia merujuk kepada satu peristiwa yang telah berlaku. Difahami macam tu dia sebut bahasa Arab kalau ia berperanan sebagai naqisah. Kalau dia tamah pula, dia merujuk kepada satu benda yang menceritakan keadaan. Jadi kana ni maksudnya keadaan. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab di sini yang disebut illa antakuna tijaratan antaradhin minkum. Kalau sebut antakuna tijaratan, maknanya kana ni berfungsi sebagai isim, maknanya tijarah menjadi khabar kepada kana ni bahasa Arab tuan ni. Jadi maknanya di sini kana, contohnya takunu al-muamalatu tijaratan, contohnya. Jadi ada satu isim kana di situ yang mahzuf. Jadi kana ni berfungsi sebagai kana naqisah. Tapi kalau kana tamah, maka ia dibaca dengan antakuna tijaratun antaradhi minkum. Ini adalah kiraat yang ada dalam bahasa Arab. Kita boleh lihat dalam tafsir Munir ni sebagai contohnya. Ini penjelasan dia. Jadi kana ni sama ada di naqisah ataupun tamah, kedua-duanya mempunyai maksud yang berbeza, dan itu sebab mempengaruhi dari sudut hukum sebagai contohnya bila ada perubahan-perubahan seperti itu. Baik tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, cuba lihat pada muka surat ke-56. Mufradat lughawiyah, maknanya makna dari sudut bahasa Arab. La ta'kulu, jangan kamu makan. Mengapa dalam ayat ini menggunakan perkataan la ta'kulu, jangan kamu makan harta? Kerana maksud keutamaan daripada mengambil harta adalah untuk makan lah. Ini penjelasan sebagian ulama. Yang lain mengatakan bahawa makan ni satu benda asas untuk manusia hidup. Mungkin dari sudut pakaian, kita boleh pakai pakaian itu bertahun-tahun tanpa tukar, berbulan-bulan mungkin tak perlu tukar. Rumah kita mungkin ada satu rumah boleh duduk daripada awal kita berkahwin sampailah kita meninggal dunia, rumah itu tak tukar-tukar, tak mengapa. Tapi makan ni satu benda yang bersifat asas yang penting. Jadi semua orang kena makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, makan untuk hidup.
Jadi makan untuk hidup ni kita kena makan setiap hari supaya bagi pada kita kekuatan dan sebagainya. Jadi kalau makan yang merupakan satu aktiviti yang penting untuk menjamin ataupun memastikan kesinambungan kehidupan, itu pun dilarang apabila dari sumber yang haram, maka apatah lagi kalau perkara-perkara yang bersifat secondary. Kalau benda-benda yang primary pun dilarang kita untuk mengambil manfaat untuk tujuan makan ni tadi yang merupakan perkara asas dalam hidup, primary. Ini kan pula kalau benda bersifat secondary, benda-benda yang kurang penting, dan itulah lagi tidak boleh kalau kita ambil harta orang untuk tujuan itu. Jadi ini antara maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT seperti penjelasan oleh para ulama tafsir. Jadi tuan-tuan ni boleh kasihan, ini satu bab isti'arah. Maknanya kita mungkin nanti juga merujuk satu bab isti'arah. Makan ni berarti kita biasanya merujuk makan ni mengambil manfaat lah. Kan makan ni pun kadang-kadang orang gurau sebut kan, kalau orang miskin tanya hari ni nak makan apa, kan orang miskin cakap gitu kan. Kalau orang kaya sikit dia jawab, dia akan kata pada anak-anaknya, Habibah Yusof, Rizal dengar ceramah saya ni, harap dengar semua Muhammad Hakim, Raudha, Sidah Sahak, Abdul Rahman, Nazina, Abdul Aziz, semua saya harap dengar ceramah ni. Dengar ke tak dengar? Tolong jawab. Dengar. Alhamdulillah, baik Ada orang yang kaya sikit akan jawab. Terima kasih Dr. Nur Aziz Ayub, barakallahu fiik, terima kasih banyak. Kalau orang kaya sikit dia jawab apa? Dia kata pada anak dia, ini nak makan kat mana? Betul tak? Dan kalau orang yang bertindak menganiaya orang lain, suka ambil kesempatan tak ada orang lain, dia jawab, dia akan berkata pada temannya, ini nak makan siapa? Ini gurau lah tuan-tuan Jadi maknanya makan ni merujuk kepada manfaat yang diambil. Jadi diharamkan seseorang itu mengambil harta orang untuk tujuan manfaat peribadi, dan dirujuk pada makan di sini isti'arah memberi taglib, kerana biasanya pengambilan harta itu berakhir di meja makan lah, untuk makan. Kalau kaya macam mana pun tak boleh makan, susah hidup nampaknya. Ahlan wa sahlan semua Dr. Nur Aziz Ayub, ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Sayyidah Saleh, Nurilis, Rahaya Talib, jelas di Manjung. Terima kasih Cikgu Raya kenang saya dalam doa cikgu. Terima kasih Rizayu Rizal, Khairi Ibrahim, Ummu Aisyah Baik. Jadi batil ini cara yang diharamkan oleh syariat, seperti riba, judi, ghasab dan sebagainya. Ini kita mendengar cerita tentang bersebaran dalam WhatsApp group, dalam apa sahaja orang cerita tentang apa yang dipanggil sebagai benda saya nak sebut pun tak kerti tuan-tuan. Mengambil harta orang ni, menelefon scammer kan. Mungkin tuan-tuan nanti dan dikasuskan scammer mengambil harta orang dengan cara yang zalim, walaupun yang tersebar tu nampak seolah macam Robin Hood pula dia cerita pula kenapa dia ambil harta orang, bagaimana nak selamat daripada tipu daya dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dulu-dulu kita terbaca kisah Iblis bertemu dengan Nabi Isa AS sebagai contohnya. Iblis bertemu dengan Nabi Idris AS, berkata pada Nabi Idris, wahai Idris, boleh tak Tuhan kau masukkan dunia ni dalam telur ni? Ni cerita Israeliat tuan-tuan. Dia ambil telur, Iblis datang, Azazil, bapa kepada Iblis ni datang berjumpa dengan Nabi Idris dan berkata kepada Nabi Idris yang sedang menjahit baju, boleh tak Allah masukkan dunia dalam telur ni? Nabi Idris sedang menjahit baju, ada jarum di tangannya. Ya, boleh dalam telur ni, boleh dalam jarum ni boleh. Cocoknya mata Iblis dengan jarum tersebut. Buta mata Iblis tu sebelah tuan-tuan Dan Iblis pun datang bertemu dengan Nabi Isa AS. Kisah dikemukakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dan kitabnya Jami' Al-Ulum Al-Hikam. Lantas Iblis berkata kepada Nabi Isa AS, Allah SWT menguji hambanya, boleh tak kita menguji Tuhan? Contohnya kita campakkan diri pada bukit. Maka Nabi Isa dengan marahnya menjawab, wahai la'anatullah, musuh Allah, ketahuilah olehmu, kita boleh diuji oleh Tuhan kerana kita hamba dia. Kita tak boleh menguji Tuhan kita. Jangan sekali-sekala kita menguji Tuhan kita. Jadi kisah tentang Iblis bertemu dengan para Nabi ni, kita dengar scammer bercakap, orang ni rakamkan, disampaikan kepada kita. Macam Iblis pula ceritanya tuan-tuan boleh cerita mengakulah kejahatannya. Na'udzubillah lah tuan-tuan daripada kita terlibat dalam perkara haram. Nampak senang, mewah kat dunia, apalah buat hidup dalam kesusahan yang dialami oleh orang lain Di dunia lagi dikeji, dipandang macam mana lah anak-anak akan menghadapi situasi hidup bila orang mengatakan kepadanya kelak, bapa engkau seorang penipu, ibu engkau seorang penipu.
Boleh tak hidup suasana begitu tuan-tuan? Saya jumpa dengan seorang yang hakim datang ke masjid rajin ni. Kalau apa-apa kerosakan kat masjid, dia kontraktor dia yang betul dulu. Bayar kemudian pun tak mengapa, yang penting masjid ni nampak indah, cantik, tak ada kebocoran. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka Ta'ala. Orang bertanya kepadanya, Fulan, bagaimana kau repair ni, cantik, kemas? Macam lah orang kata, kalau orang Cina pandai pasang tile, pandai buat rumah. Mereka bangsa yang tekun, yang kita kan belajar sifat mereka. Ambil lah benda-benda yang baik daripada orang lain. Kata hamba Allah ni, beliau menjawab, saya cukup takut kalau saya buat rumah orang itu retak, crack, rosak dan sebagainya. Nanti orang akan berkata, kalau saya mati pada anak-anak saya, bapa engkau ini seorang kontraktor, penipu, ambil harta orang. Saya tak mahu itu berlaku. Ini kontraktor yang saleh, tuan. Nanti tuan-tuan nak kenal nak buat rumah, WhatsApp PM pada saya, nanti saya beritahu siapa nama hamba Allah ni. Boleh dibuat rumah, boleh buat kilang. Ya, sahabat saya daripada Sabah ni, orangnya orang baik, banyak tempat yang telah dibuat dengan penuh ketelitian dan tidak tamak pada harta manusia. Baik, di sini kita boleh kongsi cerita yang baik-baik tentang orang Islam. Ramai orang Islam yang baik. Saya tanya pada dia, macam mana Tuan berjaya? Saya belajar pada orang Cina. Dulu tokis seorang Cina ajar saya ketekunan, ketelitian buat. Maka saya belajar daripada sifat-sifat yang bagus, saya ambil. Kerana bangsa Cina ni satu bangsa yang bersungguh dalam apa yang mereka buat. Dia akan buat sampai selesai. Jadi saya belajar kualiti itu, saya buat. Dan tambahan dulu, kita orang Islam, kita ada akhirat, tentulah kita lebih patut mengamalkan integriti, kesungguhan, ketelitian ini lebih pada bangsa lain, kata beliau. Alhamdulillah. Baik, kembali kepada ayat ni tadi tuan-tuan. Kemudian Allah menyebutkan, illa antakuna tijaratan antaradhi minkum, iaitu harta yang kamu ambil dengan cara perniagaan, lakukan dengan cara yang betul. Makna tiada penipuan kat situ, tiada penganiayaan, tiada mengambil kesempatan dan sebagainya. Dalam Islam, di kuliah-kuliah syariah ada berbagai subjek yang diajar, dan di antara subjek yang penting diajar berkaitan dengan muamalat. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, apabila Sayyidina Umar merasmikan pasar Madinah, pasar yang telah ada pada zaman Nabi SAW lagi, membesarkannya lagi. Sayyidina Umar pada zamannya ketersusunan berlaku, baginda belajar daripada Rom, daripada Parsi, cara menguruskan pasar dan sebagainya, cara pentadbiran yang efisien. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah buat pengumuman penting, tidak boleh berniaga di pasar ini orang yang tidak faham hukum muamalat. Kalau mereka melakukan kesilapan berulang kali, Sayyidina Umar akan datang memukulnya sendiri dan berkata kepadanya, kau tidak layak buka kedai kat sini, halau keluar. Macam mana boleh kau tak tahu prinsip perniagaan ni? Halau dia keluar daripada pasar Madinah. Kerana tidak boleh berniaga melainkan orang yang ada ilmu perniagaan. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam ayat ini kata para ulama, mengapa Allah sebut la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan harta kamu sesama kamu dengan cara yang batil. Kenapa Allah sebut perkataan harta kamu? Kalau saya sebut pada seseorang, tuan-tuan bekerja penat-penat, dapat wang, maju dalam perniagaan, saya sebut pada tuan, jangan makan harta kamu. Kata-kata ni, kata-kata apa ni? Orang pun tak faham. Apa pula halang saya nak makan? Saya punya hak lah, sebab saya yang berniaga penat-penat, saya yang kerja penat-penat. Tapi bila Allah sebut perkataan seperti ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, bila sebut amwalakum, ini merujuk kepada kebersamaan, ukhuwah, merujuk kepada kesatuan hati. Kerana dalam hadis mengatakan, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sa'irul jasadi bis sahri wal humma. Perumpamaan orang Islam satu sama lain adalah seperti satu jasad. Tidak mungkin kalau kepala itu pening, maka anggota yang lain mengatakan kami akan tidur macam biasa, engkau pening, engkau punya hal. Tak mungkin. Kerana kasih sayang yang diwarisi oleh iman itu melebihi segala-galanya, sempadan geografi ke, warna kulit ke, semua itu tidak akan menjadi penghalang kepada kasih sayang yang ada di antara orang Islam. Jadi semangat yang ada ini adalah semangat yang patut dipupuk, iaitu setiap kali kita melihat orang Islam tidak bekerja, kesan daripada tidak bekerja itu akan beri impak kepada kita, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Contoh, anak kita pergi sekolah, ada kawan-kawannya di sekolah berkata dia tak makan pagi tadi kerana ayah ibunya dibuang kerja. Maka apa akan berlaku, tuan-tuan? Anak kita pun akan terasa kesian kat dia. Contoh, tuan-tuan, ini kebersamaan yang patut ada dalam diri setiap orang Islam. Kalau kita jadi cikgu, kita kena semaklah anak-anak yang datang ke sekolah.
Satu kajian dibuat oleh doktor-doktor daripada sebuah universiti terkemuka di Malaysia. Kesan daripada tak makan pagi ni tuan-tuan akan mengakibatkan anak-anak ni tak boleh belajar tuan-tuan. Dia tak ada penumpuan, hati dia nampak badan dia boleh bergerak aktif sebagainya, tapi otak dia akan lemah, letih. Dia tidak berkemampuan untuk memahami pelajaran dengan baik, tak boleh naik absorb. Kalau di negara barat, menjadi tanggungjawab cikgu-cikgu di sekolah untuk pastikan anak-anak datang sekolah ni makan cukup, sihat tubuh badan, tak didera di rumah dan sebagainya, kerana itu semua berperanan untuk membantu anak-anak ni berjaya dengan pelajaran. Saya kembali pada topik ni tuan-tuan. Jadi kebersamaan kita dalam kehidupan ini menyebabkan kerosakan yang berlaku pada satu bahagian atau seseorang, satu bahagian masyarakat, memberi impak kepada kita tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ini sebab Allah SWT menyeru perkara ni dalam kehidupan untuk kita faham bahawa harta walaupun milik seseorang, tetapi kebersamaan yang ada dalam jiwa setiap orang Islam patut melihat dia perlu jaga, dia perlu hargai. Sebagai contohnya tuan-tuan, kalau berlaku kecurian pada kabel tenaga TNB contohnya, maka kabel yang hilang itu akan mengakibatkan TNB kena ganti yang baru. Sepatutnya wang yang ada itu, keuntungan yang diperolehi mungkin dipulangkan kepada kerajaan, mereka ada CSR, menghantar anak-anak kita pergi belajar di tempat yang baik, tapi semua itu tergendala kerana kos pembiayaan ataupun penyediaan kepada yang rosak itu akan menarik balik sebuah keuntungan dan kesannya kepada kita semua sebenarnya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Nampak tak? Kalau orang mencuri satu divider di jalan sebagai contoh, menyebabkan waktu malam orang tak nampak, mungkin kenderaan lalu situ jatuh dalam gaung, na'udzubillah. Maka berlaku tuan-tuan kehilangan seorang yang penting, mungkin seorang doktor, mungkin seorang tentera, mungkin seorang pegawai kerajaan, mungkin seorang businessman yang kreatif mengadakan perniagaan tanpa dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini maksud ayat Allah SWT, iaitu jangan makan harta kamu, kerana harta orang lain walaupun hakikatnya kau melihat itu milik mereka, tapi sebenarnya kesan kalau ia diceroboh, diambil, dirampas, akan beri impak yang negatif kepada kamu sendiri sebenarnya. Ini maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kemudian Allah menyatakan bil batil. Batil ni dengan cara yang tidak betul. Ada banyaklah cara perniagaan yang diharamkan dalam Islam. Kalau Dr. Wahab Zuhairi dalam tafsir yang mulia menjelaskan, ada bentuk-bentuk mengambil harta manusia secara haram, contohnya judi, contohnya scammer, contohnya apa lagi tuan-tuan? Boleh tuan-tuan lihat pada muka surat ke-61 dinyatakan kat sini, ya, bahawa antara perkara yang dilarangkan lagi adalah perniagaan bentuk munabadzah, mula masa, hussah. Munabadzah ni iaitu berkata kepada si pembeli, barang yang lempar adalah yang saya jual kepadamu. Ini cara perniagaan orang terdahulu. Yang kedua, mula masa, iaitu membeli satu benda sebelum mengetahui tentang kualitinya sebenar. Kita nak beli rumah ke, nak beli kereta ke, kita kena pergi tengok. Tak boleh anggap-anggap je, dulu saya nampak pakai kereta cantik, kereta tu saya beli lah. Ni dalam Islam tidak boleh tuan-tuan, kena pergi tengok, pastikan. Kalau nak beli rumah, tengok waktu pagi orang pergi kerja macam mana, orang balik kerja macam mana, jirannya. Tak boleh main beli-beli begitu saja. Tengok dalam internet, tengok kat mana-mana platform bisnes, kita nampak online semuanya nampak cantik, nampak elok, tapi bila pergi ya, apa dia kata, khabar apa dipanggil melihat tak sama, apa nama istilah ni tuan, saya pun tak letang bahasa ni. Lain dilihat, lain ditengok, lain lihat, lain yang dibeli. Contohnya itu tuan-tuan. Apa peribahasanya saya pun tak ingat. Ada siapa ingat? Puan Nihat Abdullah, Naqiyah Zana, apa perkataan tu? Tengok lain, pergi dapatkan lain. Apa bahasa dia? Antasma' bil ma'ri khairu min antaraha. Ni peribahasa bahasa Arab. Indah kabar rupa. Terima kasih Encik Farid Misbah. Indah kabar rupa. Terima kasih. Saya pun terlupa perkataan patah bahasa Arab ni. Jadi ini antara perkara-perkara yang tak dibenarkan dalam Islam. Perniagaan-perniagaan. Lagi Nabi SAW menyebutkan, iaitulah berkenaan dengan perniagaan yang diharamkan ni. Terlanjur bercerita tuan-tuan, bila Nabi bersabda, la bai'a hadirun li badin da'un nasa yarzuqullahu ba'dhum min ba'd. Tak boleh kita ambil kesempatan jadi orang tengah ambil komisen.
Orang balik penat-penat belajar luar negara, beritahu dekat bahagian tertentu kerajaan, berkata saya ada satu kaedah, saya belajar dekat Jerman, saya belajar dekat Belanda negara banyak air, dan saya ada kaedah, saya belajar di sana untuk water treatment, retention, untuk mengelakkan air ni daripada mengganas jadi banjir kilat dan sebagainya. Kita boleh hargai air, boleh menggunakannya untuk kaedah penanaman. Di Jepun, air yang terbiar daripada hujan banyak banjir kilat itu, airnya digunakan untuk bahagian flush, air water flush dan toilet. Langkah bijaknya pengurusan tersebut, ada kaedahnya, saya boleh ajar. Tapi orang tengah yang mendengar ni pula tengok paper ni, pergi curi hantar kat orang lain, atau berkata saya boleh bawa ke pihak atasan, ada macam-macam skim bantu graduan luar negara yang bisnes kamu, tapi kalau buat bisnes saya nak 40%. Ini tuan-tuan, haram lah tuan-tuan ambil kesempatan tak ada orang lain. Bila bangsa kita nak maju tuan-tuan, kalau kita mengambil sikap sedemikian? Kesian kat orang, perah otak, belajar penat-penat, bagi pandangan, nak sediakan paperwork, kita duduk tengah-tengah jadi parasit tuan-tuan ni, mulia Allah sekalian. Jadi buanglah sifat mengambil kesempatan terhadap orang lain. Ada orang yang penat-penat berfikir buat drama-drama Islamik, hantar ke stesen TV, yang duduk kat stesen TV tu pergi ambil outsourcekan pula pada adik-beradik, buat filem sebiji macam yang orang hantar. La ilaha illallah, tak malu ke tuan-tuan? Mencuri IP ni, intellectual property ni, sama macam mencuri benda fizikal tau tuan-tuan. Jangan anggap tak apa, ini idea saja. Kita curi idea orang, hukumnya haram tuan-tuan ni, mulia Allah sekalian. Jadi hendaklah kita menghargai mereka yang punya idea. Jadi dalam hadis ini Nabi melarang kita untuk mengambil kesempatan terhadap orang kampung. Maksud Nabi ni dalam konteks dahululah, orang berniaga penat-penat tanam sayur jauh, nak bawa ke bandar, kita jumpa tengah jalan, mereka bawa timun banyak-banyak, serai banyak, berapa ni? Oh ni satu lori ni tak boleh jual, sekarang dah over, market kita banyak sekarang, terlalu banyak bahan seperti ni, oversupply, mai saya beli, tak apalah, bagi saya sebenarnya harga di 500, tak apalah saya ambil lebih sikit, 750, padahal harganya mahal. Kita ambil kesempatan sebagai orang tengah, peraih ni tuan-tuan. Nelayan pun kerja mendedahkan diri kepada banyak risiko, potensi untuk mati di tengah laut, risiko tinggi dan sebagainya. Kita duk jadi orang tengah ni, bawa lori je pergi ambil, pasalkan kita yang untung berkali ganda. Kesian kat orang yang bekerja di laut, kesian orang yang banting tulang untuk tanam sayur. Ini yang dimaksudkan mengambil kesempatan tak ada orang lain, dan hukumnya haram tuan-tuan. Kalau ambil risiko dengan cara yang tertentu, dengan cara berhikmah, berhemah, dan tak ambil kesempatan pada orang, tak menipu orang, itu tak mengapa, kerana kita jadi orang tengah pun ada risiko juga, betul. Mana tahu lori kita terbalik dalam perjalanan ke, mungkin ada masalah tertentu, kita dirompak di tengah jalan ke, mungkin jatuh sakit ke, mungkin sayur yang diambil banyak-banyak tu banyak yang busuk ke, macam-macam kemungkinan juga. Tapi biarlah keuntungan diambil itu keuntungan yang munasabah tuan-tuan. Jangan sampai mengambil kesempatan terhadap orang yang penat-penat menanam, mencari ikan itu, kita duduk tengah untung semacam saja, dah ambil kesempatan pembeli-pembeli yang terpaksa beli barang kita. Dan gitu juga tuan-tuan, dalam Islam ni diharamkan ihtikar. Contohnya ihtikar ni, kita menyimpan barang, bila tahu keperluan tinggi pada satu masa, kita pun jual. Nanti musim perayaan banyaklah berlaku kes monopoli, manipulasi ni, simpan daging banyak-banyak, ayam banyak-banyak sebab tak ada stok dalam pasaran, kemudian kita jual berkali ganda untung. Ini adalah satu perbuatan yang haram, namanya ihtikar. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, bila Allah Ta'ala mengajar kita dalam ayat ini, kemudian memandangkan harta ni satu benda yang penting, Allah menyelangi cerita dalam bab perkahwinan, barang perempuan, tiba-tiba datang perniagaan. Kenapa tuan-tuan Kenapa? Macam kita belajar surah Al-Baqarah, Allah ceritakan tentang perkahwinan juga. Tiba-tiba di tengah itu Allah menyatakan hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dirikan kamu, jagalah kamu salat keseluruhannya dan salat yang pertengahan. Sama ada salat pertengahan tu salat subuh ke, salat asar ke, mengikut pada tertib susunan sembahyang. Ada perbezaan pandangan para ulama. Sebagian mereka mengatakan dia sengaja dirahsiakan oleh Allah supaya kamu menjaga kesemuanya sekali, macamlah Allah merahsiakan malam qadar pada 10 malam terakhir Ramadan supaya kamu mengusahakan semuanya sekali. Jadi kenapakah Allah menyelangi cerita perkahwinan, tiba-tiba datang tengah bab salat? Kata para ulama, pandangan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kerana apa sahaja ribut tsunami yang berlaku dalam rumah tangga, jangan lupa, jangan abaikan salat, kerana salat itu tali kamu dengan Allah.
Kalau tali kamu dengan manusia putus, tak mengapa, ia boleh diperbaiki. Tapi tali kamu dengan Allah kalau putus, maka ke lautlah kamu, tenggelamlah kamu, karamlah kamu, lemaslah kamu dalam lautan syahwat dan sebagainya. Jadi Allah menyalangi kisah tentang perniagaan dalam konteks kekeluargaan, keributan yang telah saya ceritakan bertuan-tuan. Surah An-Nisa ini turun berikutan dengan kematian syuhada, syahidnya ramai di kalangan para sahabat, meninggalkan isteri dan anak-anak sebagai anak yatim. Kemudian Allah masukkan ayat perniagaan di tengah-tengah. Allah larang ambil harta orang, kerana mencari harta ni satu benda yang dicintai oleh semua manusia. Bahkan saya pernah cerita pada tuan-tuan, Nabi Ayub AS ketika baginda disembuhkan oleh Allah, sampai Allah turunkan ayat Anni masani dhurru anta arhamur rahimin, Allah menceritakan Nabi Ayub ini bila baginda sakit, kemudian Allah SWT menyuruh untuk memijak bumi dan dikeluarkan air dari permukaan bumi, maka mandilah baginda sembuh. Kemudian baginda mandi dalam bilik air. Dalam hadis itu menceritakan baginda mandi dalam keadaan telanjang. Ya, dalam hadis itu mengatakan demikian, tuan-tuan ya. Tiba-tiba Allah mengutuskan belalang ataupun kalkatu yang banyak, belalang patung. Nabi Ayub melihat belalang itu tiba-tiba jatuh ke bawah dan bertukar jadi emas. Baginda pun mengutip emas itu. Lalu Allah Ta'ala mengutuskan Jibril bertanya kepadanya, wahai Ayub, Allah SWT telah sembuhkan kau dan kembalikan kesihatan, beri pada kau kekayaan, beri padamu anak-anak semula. Lalu Allah beri tengah mandi jatuh belalang kalkatu dan sebagainya jadi emas pun engkau rebutkan juga. Maka jawapan Nabi Ayub kepada Jibril AS, ini apa kelebihan Allah beri pada aku, apa aku tidak ambil? Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, bagi menunjukkan harta ni satu benda yang sangat manusia cintai. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia memang cintakan harta. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, jadi bila cintakan harta, Allah anjurkan kepada kita, antara cara mendapat harta ni adalah dengan perniagaan. Itu sebab datang ayat ini bila Allah menyatakan illa an takuna tijaratan an taradhi minkum, perniagaan yang berasaskan kepada keridaan satu sama lain. Para ulama fuqaha membincangkan maksud keridaan iaitu restu sama lain ini, antaranya ada ijab kabul. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, ini yang dibincangkan oleh mereka sebagai menampakkan adanya restu, adanya rasa senang dalam perniagaan itu bila adanya ijab kabul. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, bercerita tentang perniagaan ini, satu hari Nabi SAW menghantar seorang sahabat untuk pergi membeli kambing di pasar. Sahabat ini bernama Urwah bin Abil Ja'ad. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya, ambil pedoman tuan-tuan ya. Urwah ni, Nabi bersabda kepadanya, wahai Urwah, pergilah engkau ke pasar, ambillah duit sedinar ni, beli seekor kambing. Maka Urwah radhiyallahu anhu pergi ke pasar Madinah dan beliau telah membeli, fasawama al-ba'i' hatta ishtara minhu ghanamaini. Instead of dia beli seekor kambing, dia dapat 2 ekor kambing dengan 1 dinar yang Nabi bagikan kepadanya itu. Ini kebijaksanaan berniaga, tuan-tuan ni. Kanjurlah kepada anak-anak kita, nanti saya cerita kenapa. Maka Urwah ni membeli 1 dinar dengan 2 ekor kambing, dan sebelum pulang dia jual yang seekor tu, dapatlah seekor kambing dengan 1 dinar yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu. Bijak tak? Smart tak? Ya, dengan 1 dinar beli 2 ekor kambing, jual seekor, dapat 1 dinar semula, dan seekor kambing dibawa pulang kepada Rasulullah SAW. Jumpa Rasulullah SAW senyum sampai nampak gusi Rasulullah. Ini ketawanya Rasulullah. Rasulullah SAW ketawa bila melihat seorang yang buat sikap luar biasa, kebijaksanaan, kreatifnya itu dalam perniagaan, sehingga 1 dinar memungkinkan dia untuk beli 2 ekor, dijual seekor, dibawa pulang pada Nabi seekor kambing dengan 1 dinar. Tak luak maknanya. Lalu Nabi SAW telah mendoakan untuknya. Ni tak cuba, tak tahu tuan-tuan. Nabi doakan untuk sahabat nama Urwah ni, Allahumma barik lahu fi safaqati yamini. Allahumma barik lahu fi safaqati yamini. Allahumma barik lahu fi safaqati yamini. Ustaz Syafiq Murad ada kat sini ke? Ustazah Ummu Fatih. Ustaz Safi Sadiqin lama dia tak ada bersama kita. Siapa yang rajin, yang boleh carikan doa ni, moga jadi jariah ilmu untuk kita malam ni. Allahumma barik lahu fi safaqati yamini. Ya Allah, berilah keberkatan pada tangannya. Tangan dia ada apa dipanggil tuan-tuan? Golden touch, apa dipanggil? Tangan emas. Sentuh apa pun jadi.
Kata para sahabat yang meriwayatkan hadis ini bahawa Urwah ni, dia berkat doa Nabi untuknya itu, dia bekerja kat Kufah sebagai seorang pengurus kebersihan saja. Dia boleh simpan wang sampai 40,000 tuan-tuan. 40,000 dinar. 40,000 dinar tu kalau kali dengan 1,000 maknanya 4 juta lah tuan-tuan. Keberkatan hasil doa Nabi untuknya. Maka kita, kalau anak kita bawa pulang keputusan cemerlang ke, kurang cemerlang ke, apa ni tuan-tuan, abjad dalam bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, Latin ke, ada banyak kan. Janganlah kita fikir A saja, B baik tuan-tuan, A tu cemerlang kan, ke macam ni? A cemerlang, B sangat baik, C baik kan. Betul. Maka kalau dapat B, dapat C, biasalah tuan-tuan. Apa duk kita sibuk nak kena A semua? Sian kat anak, dia dah usaha sungguh. Mungkin dia leka, mungkin dia starter kan. Jadi doakan untuk dia. Allahumma barik lahu fi safaqati yadi. Terima kasih nak. Terlepas kau dapat 50 matematik, sekarang dapat 51. Alhamdulillah, syukur raya. Ada peningkatan walaupun 1. Tuan-tuan, doakan tuan-tuan dan ajar anak kita berniaga. Tuan mereka pergi kat asrama, nanti lepas PKP kalau Selangor wilayah kita kena PKP start semula ajar mereka untuk berniaga. Ya, mereka nak duit lebih, ayah boleh bagi kamu perlukan RM50 sebulan, ayah tak mampu nak bagi RM10, ayah bagi RM30 saja, RM20 kau berniaga. Ni ada majalah ni tolong jual, majalah solusi. Buku ni tolong jual, kamus ni tolong jual, apa sajalah tuan-tuan. Latih mereka untuk membuang sifat malu daripada diri. Kan tuan-tuan, kadang kita belajar daripada orang Cina, seorang duduk dalam satu kampung tapi dia boleh berniaga, maju makmur. Saya tengok kat kampung saya dulu ada satu Cina yang duduk berniaga dan pandai isterinya mengambil peluang mendekati kami semua supaya ibu ayah kami beli barang dengan suami dia lah. Maka suami saya berniaga, isteri dia jadi macam isteri wakil rakyat, datang ke rumah kita, ajar masak jam daripada daun pandan. Saya tak gerti bahasa Melayu, apa benda dipanggil ni, apa benda dipanggil tuan? Makan dengan roti tu, ada boleh jawab? Cikgu Rohaya, apa dipanggil ni? Ini masak kelapa dengan santan, makan dengan roti tu, macam mentega tu, apa dipanggil? Kaya. Ya Allah, Farid Misbah, terima kasih lah, kita ada ni bantuan banyak. Dia ajar, isteri dia datang ke rumah untuk ajar kita. Mak kita buat kaya, maka kita pun baik betul. Nyonya tu, maka kami pun pergi beli lagi pada dia. Yalah, dia pandailah ambil peluang. Dia tidak, zaman dulu-dulu kita tak ada pun resis kan tuan-tuan. Semua saya menyanyi, hormat, menghormati, alangkah baiknya kalau balik kepada suasana macam tu kan. Yalah, orang Cina tu kalau mereka pandai berniaga, kita orang Melayu kurang pandai berniaga. Tapi pada masa itu sangat saling menghormati satu sama lain. Anak mereka pun boleh duduk tidur rumah kita, berkawan dengan kita, makan macam orang kita, tak ada sikit pun rasa kebencian pada masa itu tuan-tuan. Lakum dinukum waliyadin lah. Bab agama memang sukar lah untuk pengaruh seseorang. Jadi balik kepada kisah sahabat Nabi ni, kita ajar anak kita berniaga tuan. Kalau dia bawa pulang apa saja keputusan, doakan untuk dia. Allahumma barik lahu fi safaqati yadihi, Allahumma barik lahu fi safaqati yamini. Kalau perempuan, Allahumma barik laha fi safaqati yaminiha. Ya Allah, berkatilah anak aku ini, dia sungguh-sungguh belajar, cuma keputusan belum menyebelahi dia. Mungkin dia tersilap jawab maths agaknya. Gitu tuan-tuan. Jadi kembali kepada kisah Nabi kita SAW mendoakan untuk sahabat bernama Urwah bin Abi Ja'ad ini dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Ya Cikgu Rohaya, ya kaya, saya dah dapat perkataan. Ya. Maka tuan-tuan, akhirnya keberkatan mengalir dari Urwah ni. Dia pergi ke mana saja, keberkatan bersama dengannya, kekayaan. Dia bekerja sebagai pengurus bahagian kebersihan saja di Kufah, tapi harta dibawa pulang untuk isteri anak-anaknya melebihi kerja orang jual hamba pada masa itu. Orang jual hamba punya wang banyak, tapi dia kerja entah macam mana keberkatan pengaliran harta dia. Dia boleh simpan sampai 40,000 dinar tuan-tuan, walaupun bekerja hanyalah sebagai seorang pengurus kebersihan di Kufah. Ini adalah kesan doa Nabi SAW untuknya. Doa ni saya ijazah kepada tuan-tuan. Baik, ada nulis, tolong tulis ni, Allahumma barik lahu fi safaqati yaminihi. Ya Allah, berkatilah dia fi safaqati yaminihi. Fi safaqati ini doa Nabi untuk seorang sahabat yang lain, namanya Abdullah bin Ja'far. Ni yang diceritakan Abdullah bin Ja'far. Nulis ini Urwah menceritakan tentang Abdullah bin Ja'far. Ini
cerita lain. Yang saya bawakan cerita ni tadi adalah Urwah bin Abil Ja'ad. Baik, Urwah bin Abil Ja'ad, Nabi doakan Allahu barik lahu fi safaqati yaminihi. Ada perkataan yaminihi. Hadis riwayat Ahmad. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati dan dikasihi, kita kembali pada ayat ini lagi, bila Allah menyatakan mengingatkan kita bahawa semulia-mulia pekerjaan, satu daripadanya adalah mencari rezeki dan perniagaan. Sebab itu satu hadis yang dikemukakan oleh Al-Imam Dr. Wahab Az-Zuhairi dalam tafsirnya, atyabul kasbi kasbut tujari allazina idza haddathu lam yakdhibu wa idza wa'adu lam yukhlifu wa idza tuminu lam yakhunu wa idza ishtaraw lam yadhumu wa idza ba'u lam yamdahu wa in kana alaihim lam yamtulu wa idza kan lahum lam yu'assiru. Sebaik-baik harta yang diperoleh oleh seorang adalah dengan jalan perniagaan, dan Allah paling redha kepada peniaga yang bila bercakap tidak berbohong, bila berjanji tidak mungkir, bila diberi amanah dia tidak khianat, bila dia membeli dia tidak mencela. Contohnya dia beli barang, cela, apalah barang kau jual ni, kau jual harga banyak ni, tak layak kau jual. Bila dia beli daripada pembekal dia cakap macam tu. Bila dia jual pada pembeli dia pula, idza ba'u lam yamdahu, dia puji melampau-lampau, ini motosikal bagus, kalau kau pakai bagus, kena air pun tak apa-apa, dia tipu, dia puji over. Ini tak boleh tuan-tuan ya. Kalau orang nak beli kereta yang dijual, kereta ni bagus padahal kereta tu tenggelam dalam banjir kilat, dia menipu orang. Ni yang tak boleh tuan-tuan. Wa idza kana alaihim lam yamtulu, kalau ada satu benda yang hak orang lain yang perlu diselesaikan, dia tidak menangguh-nangguh, bayar cepat-cepatlah. Penat juga kalau kita berniaga dengan orang ni, dia tak ada nombor 4 dalam perniagaan dia, semua nombor 3 je. Macam Cina pula tuan-tuan, Cina takut nombor 4 kan. Ni hamba Allah ni takut nombor 4. Harta kalau hutang orang 4,000 lebih, dia mesti tulis 3999, tak tulis nombor 4. Nombor RM1 tu forwardkan ke tahun depan. Kalau 4,000 lebih memang dia takkan bayar lah. Saya rasa nombor 3 saja. Bila hak orang ditangguh-tangguhkan, patut kredit itu selama 60 hari dijadikan 120 hari, dia pecah-pecahkan cek itu. Ini mengambil kesempatan, hukumnya haram tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dah buat perjanjian, ikut. Ya, kadang-kadang orang semikian ni nak tegur pun nampak macam faham Islam, pakaiannya, tindakannya, kadang-kadang kelihatan di masjidnya, semayangnya, tapi hak orang ditangguh-tangguh. Takut semayang yang kita buat, kerja-kerja bagi makan kat orang, semuanya akan mengalir kepada orang kita. Ni ayah tahu. Jangan memain hak orang lain ya. Dan kemudian wa idza kan lahum lam yu'assiru, kalau hak itu merupakan satu benda yang dia kena, yang tadi kalau hak orang dia tidak menangguh-nangguh, kemudian kalau hak dia tidak menyusahkan orang. Allah biasanya berniaga orang macam ni, orang yang kiblatnya akhirat, orang yang perspektifnya akhirat. Kalau hak dia tak minta-minta sangat pun, ada bayarlah. Tapi kalau hak orang, disegerakan untuk bayar. Allahu Akbar, Masya Allah, amannya, damainya dunia kalau ada orang seperti ini tuan-tuan ni. Kita menyimpan hak orang, kemudian kita dapat apa? Simpan dekat FD. Dia orang banyak simpan dekat FD, dapat duit, kemudian kita dapat keuntungan. Orang yang simpan duit tu kita tak bayar. Macam mana cerita ni tuan-tuan ni? Ni musim umrah belum buka lagi. Ramai orang bertanya pada Zazan Travel, bila nak buka umrah? Memang kita tak dapat tiket kapal terbang, harga hotel lagi memang tak dapat lagi tuan-tuan, memang tak buka lagi. Kalau ada orang buka tu saya tak pastilah mana sumber dia ambil, saya pun tak pasti tuan-tuan. Jangan tak nanya je lah tuan-tuan, gunakan logik akal kita kerana sekarang ada perintah PKP, ada perintah kuarantin. Kalau diwajibkan kuarantin untuk pergi ke Saudi, di Jeddah kena kuarantin 14 hari, siapa nak bayar duit tu? Nanti balik ke Malaysia dengan kuarantin lagi sekali kat KLIA, maka siapa lagi nak bayar duit tu tuan-tuan? Berapa kos kenaikan yang berlaku? Kalau harga letakkan lebih murah daripada musim lalu, tak pernah sabarlah namanya tuan-tuan. Ini nampaknya memang nak ambil duit orang lah. Gunakanlah akal kita, tolonglah berfikir Jangan sampai kita tak niaya, jangan sampai orang yang membuat penganiayaan ini terus jadi seperti lintah darat yang ambil kesempatan terhadap kejahilan orang. Banyak orang yang terlibat dalam perkara penipuan ni kerana dia tamak lah tuan-tuan, ataupun dia tak menggunakan akal fikiran dia. Maka selamatkan diri kita daripada menjadi mangsa atas kejahilan ataupun tindakan terburu-buru, ketergesaan yang ada. Jadi tuan-tuan yang boleh katakan, Nabi SAW mengingatkan kat sini, saya baca sekali hadis,
afdalu al-kasbi, sebaik-baik makanan kasbu tujar ladzina idza haddathu lam yakdhibu wa idza wa'adu lam yukhlifu wa idza tuminu lam yakhunu wa idza ishtaru lam yadhummu wa idza ba'u lam yamdahu wa idza kana alaihim lam yamtulu wa idza kana lahum lam yu'assiru. Sebaik-baik hasil kehidupan adalah kerana orang tu berniaga. Peniaga yang tidak berdusta, peniaga yang tidak mungkir janji, peniaga yang tidak pecah amanah, peniaga yang tidak mencela pembekal bagi barang kepadanya. Barang itu baik, dia sengaja cela untuk dapat harga yang lebih diskaun. Kemudian peniaga yang bila jual satu benda over dalam memuji benda supaya pembeli membeli. Dia katanya ada satu je tinggal kat saya ni, memanglah tuan yang layak, tuan dengan kedudukan tuan yang layak simpan untuk tuan, padahal dia tipu tuan-tuan. Maka ini adalah orang yang over promise, under deliver, mereka kata. Jadi jangan jadi seperti mereka. Wa idza kana alaihim lam yamtulu, kalau hak itu milik orang lain maka dia tidak delay, tak postpone. Ini jenis orang yang suka menyimpan duit orang lain untuk tujuan FD-nya. Kalau due, dia sengaja tak nak bayar, tangguh-tangguhkan. Ini adalah sifat yang diharamkan, yang akan menjejaskan keberkatan rezeki kualiti yang kita usahakan, tuan-tuan. Dan kemudian terakhir sekali, kalau hak itu milik mereka, mereka tidak akan susah-susahkan orang. Lam yu'assiru. Jadi maknanya dalam konteks itu, contohnya orang kata pada dia, tuan, tak malah tuan, saya berniaga bang tuan, tapi banjir lah baru ni, habis tenggelam bang saya. Tuan tengoklah track record saya ni good paymaster. Tiba-tiba berlaku musibah ini, saya memang tak ada duit kedai saya pun, saya tahu macam mana nak repair. Oh, kita pun kesian Allah, betul lah, tengok track record dia 10 tahun niaga, tak pernah menipu, tak pernah lambat payment. Tapi memang betul lah, kat tempat berlaku banjir lah. Allah Akbar, tak apa tuan, saya beginilah, saya mu'afa awak lah, saya waive kan lah, daripada awak patut bayar ni, saya bagi 30% lagi less lah. Ini tuan-tuan, nama orang yang lam yu'assiru, tak susahkan orang lain. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Kemudian kita lihat dalam galakan Nabi SAW terhadap orang berniaga lagi, ya. Dalam hadis Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Qais bin Abi Gharza, ya ma'asyarat tujar, inna bai'akum haza yuhdiruhu al-laghu wal-kazib fashawibuhu bis sadaqah. Wahai sekalian peniaga, sungguhnya perniagaan kamu ini dicemari dengan perkataan lara dan juga pembohongan, maka bersihkanlah harta kamu dengan cara sedekah. Kita berniaga, kadang-kadang kita jual barang, kita pun tak perasan pekerja kita mungkin terambil kesempatan daripada pembeli. Sepatutnya dia ada baki RM2 tapi tak ada duit kecil. Orang yang beli, tak apa, halal RM2 kita ambil hak orang. Kita jual minyak contohnya, kita ada petrol station kan, bila wang ini digenapkan, katalah nilai minyak yang kita ambil itu hanyalah sebanyak RM2.17, betul? Nanti digenapkan jadi RM2.20, 3 sen kita dapat. Kalau kali dengan 1,000 orang, 2,000 orang, 10,000 orang, banyak tak duit yang kita ambil? Jadi tuan-tuan, kita patut rasa bersalah. Kita patut jangan berkira-kira dalam bab ni, banyakkan sedekah untuk menampung balik kekurangan yang berlaku. Dan Islam ni mempunyai 1400 tahun lebih pengalaman, dan Nabi kita juga seorang ahli perniagaan. Dengan sebab itu, apa-apa prinsip perniagaan ini begitu jelas disebut dalam Al-Quran. Ia satu galakan. Dan kemudian di akhir episod bincangan kita pada malam ni, tuan-tuan, Allah kaitkan dengan firman-Nya. Allah jelaskan, illa an takuna tijaratin an taradi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh diri kamu, kerana Allah itu terhadap kamu sangat penyayang. Kenapakah disebut membunuh di sini, tuan-tuan? Kerana bila membunuh yang maksudkan sini, satu, membunuh diri sendiri. Yang kedua adalah kita membunuh orang lain. Kerana dalam Islam, seperti yang telah dijelaskan tadi, kebersamaan hidup Islam itu dengan orang lain seperti satu jasad. Kalau kita bunuh orang lain dalam perniagaan, banyak kes berlaku, kita tak dapat peluang itu, kita merasuah orang berkenaan, kita bunuh peluang orang lain yang ada, yang patut dapat projek tersebut. Itu nama dia bunuh. Kesian kat orang itu, dia ada punya pekerja, dia masuk tender dengan cara betul, tapi kerana kita kenal kabel kita besar, kenal kontak orang itu dan ini, kita yang dapat, padahal kita tak layak, padahal kita kalah dari sudut harga, kualiti pun kita tak boleh lawan dia. Tapi kita telah melakukan satu perkara yang menyebabkan berlakunya penganiayaan, kita membunuh orang lain sebenarnya, tuan-tuan.
Kerana itu dalam hadis yang sahih dalam kaitan perkara ini, Nabi SAW beri amaran kepada kita bahawa sesiapa yang membunuh, sama ada diri sendiri atau bunuh orang lain, maka di akhirat besok, seperti dengan bagaimana cara dia membunuh, katalah dia membunuh dirinya dengan besi, di akhirat nanti dia akan memegang besi itu membunuh dirinya berkali-kali di neraka. Jadi pembunuhan dimaksudkan di sini adalah pembunuhan potensi yang ada pada orang, pembunuhan diri sendiri pun termasuk di sini. Jadi kedua-dua perkara itu dirujuk dalam hal berkaitan dengan harta, pengurusan harta, kerana jiwa adalah darah daging kepada roh sebenarnya, seperti yang dikatakan dalam satu kaedah, al-amwal syaqaiqur ruh, al-amwal syaqaiqul arwah, bahawa harta ini mempunyai kaitan yang rapat sehingga diumpamakan, ditamsilkan seolah-olah adik beradik seibu sebapa dengan roh, kerana keduanya saling mengait antara satu sama lain. Jadi andai kita berniaga dan tidak berjaya, jangan bunuh diri. Ini juga satu penjelasan dikemukakan oleh para ulama. Usahalah lagi. Mungkin satu cara kita salah, dua cara 90 kali kita salah, kali ke 91 barulah Allah beri kejayaan kepada kita. Kita biasa baca cerita orang yang mengenali perniagaan memang terhantuk, terjatuh, tersembam, sampai dia isytiharkan bankrupt. Ini macam-macam fenomena yang berlaku kepada orang yang berniaga, kerana perniagaan ni memang tak ada satu sifat yang tetap. Kita boleh hadir mana-mana kursus untuk memahaminya, tapi melaksanakan di hujung adalah kita. Jangan jadi macam sebagian orang ikut kursus berpuluh-puluh kali, tak berniaga juga. Jadi tuan-tuan, apa yang kita nak berniaga ni, kita pun susah nak cakap dengan orang. Kalau macam kita, jom kita ada duit ni, ada 500,000 dalam EPF ni, nak keluarkan, nak berniaga lah. Tuan-tuan ni boleh kalau sekalian. Nak berniaga ni kena benda yang kita minat tau. Kena benda yang kita faham. Buat perniagaan benda yang kita faham, nanti Allah akan buka pintu. Kita belajar MBA ke, belajar management business ke, master business, tak sama dengan menghadapi sendiri, tuan-tuan. Kalaulah perniagaan ni satu benda yang mudah, tentulah ramai orang jadi jutawan kan, tuan-tuan. Jadi kenapalah orang pilih untuk jadi makan gaji dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang hati dikasihan, ini satu perkara yang penting. Bila kita berniaga, disebut oleh Syekhuna Dr. Latif Nabulsi, kita ada wang banyak, pencen, dapat duit banyak, kita pergi jalan sana, jalan sini, baguslah tu. Jalan dengan sasaran travel, bagus tuan. Ada pula yang besarkan rumah, padahal akhirnya dia tinggal 2 orang je dengan isteri, anak-anak, menantu semua, takkan duduklah kat rumah kita. Percayalah tuan-tuan, tolonglah percaya kata-kata ni. Buat rumah besar-besar, akhirnya yang duduk kita dengan isteri kita saja, yang lain takkan duduk. Raya pun untung besar kalau mereka semua balik nak berkumpul, yang lain sibuk di rumah mentua dia dan sebagainya. Janganlah tertipu sangat tuan-tuan ni, nak cantik rumah, akhirnya kita berdua saja duduk. Kan kebaik kalau duit EPF yang ada tu bagi galakkan ke anak-anak kita belajar berniaga. Kalau dia berjaya, ayah ada 50% dalam perniagaan kau ni. Kalau kau gagal, tak apalah nak, ayah dapat pahala, kerana ayah bantu kau untuk exploit capability kau yang sebenar. Jadi tuan-tuan ni boleh waksakan. Kita kadang jadi pengarah, jadi ketua usaha, kita mentadbir satu badan besar, tanahnya bilion-bilion, tapi sayangnya pengalaman tersebut tak dapat diteruskan oleh orang bawah kita, anak-anak kita, kerana itu bukan perniagaan kita, itu milik kerajaan. Rugi kan? Bagilah pada anak-anak. Itu investment, tuan-tuan. Bila kita berniaga sebagai contohnya, wang itu duduk dalam simpanan, dia beku, tepu, kena keluar zakat. Sayyidina Umar kata radhiyallahu anhu, seorang businessman, teknokrat. Sayyidina Umar menegur, jangan biarkan harta anak yatim itu disimpan sehingga dimakan oleh zakat. Bukanlah salah, zakat tu zakat kena tunaikan. Katalah wang peninggalan bapaknya 1 juta, maka cukup setahun 1 juta tersebut kena keluar 2.5%. Berapa banyak? Banyak tau, 25,000 1 juta. Banyak. Tahun depan tak berniaga, dah kurang tadi 1 juta tolak 25,000, tinggal 900,000. Kena zakat lagi. Maka kalau diperniagakan, banyak yang dapat. Kita buat rumah contohnya, simpan duit, buat rumah sewa, kat situ beli simen, pekerja harian, ada maintenance. Berapa banyak perniagaan yang akan hidup daripada hasil satu perniagaan yang dimulakan. Maka tuan-tuan, langkah hebatnya Islam, jangan kita biarkan kita melukut di tepi gantang melihat orang lain berjaya, tapi anak-anak kita yang bijak itu kita nafikan peluang mereka untuk berniaga. Ayo jadilah ibu bapa yang terbuka, hantarlah anak-anak kita pergi kursus, sekali, 2 kali, 3 kali cukup.
bagaimana menguruskan manusia, menguruskan keuangan. Tak payah sebab pergi jauh-jauh kursus sampai puluh-puluh ribu atau ribu, meniaganya tidak juga. Saya tegur anak-anak buah saya, engkau pergi kursus ni 20 kali dah, engkau berniaga tidak juga. Akhirnya berniaga kuih samprit, tak apalah, berniaga lah juga. Brownies, tak apalah, berniaga lah juga kan. Engkau pergi berpuluh-puluh kali, ratus-ratus ribu kau bayar, engkau berniaga tak juga. Engkau seronok dengan orang cakap apa? Kerana engkau patut berniaga, kau dapat prinsip, engkau berniaga. Bila kau tak faham, kau pergi perniagaan yang kau tak faham itu. Betul tak? Yang kau pergi balik semua dengar buat penat buat apa? Muka marah tuan, geram tu. Orang tengok orang pergi kursus perniagaan ni berpuluh-puluh kali, apa pasal? Orang pergi sekali, 2 kali, 3 kali cukup lah. Macam orang tanya pada kita, saya nak pergi KL lah, macam mana jalan? Saya tahu pergi KL, awak pergi ni, ikut jalan ni, ikut Duke ni, nanti jumpa tempat ni, kau turun kat sini, kau pergi kat Pencaraling, kita ajar daripada Kuala Lumpur kan. Bila dia jalan, dia pun tak sesat jalan, dia telefon kita, saya kat mana ni? Oh, kat sini, kau terus lagi, kau nampak traffic light, kau pergi kanan. 2 kali, 3 kali tanya, cukup lah. Lepas tu kau sampai lah. Tapi kalau kau sentiasa berhenti dan bertanya, bila kau nak buat? Itu tamsilannya tuan-tuan. Tanyalah orang-orang berniaga keliling kita, sebenarnya mereka tak ada satu sifat yang tepat. Nak berniaga, buat. Nanti Allah buka. Tak faham, tanya orang. Tapi kalau anak kita, entahlah dia pergi kursus dulu, mungkin lain dah dia punya orientasi dengan orang terdahulu yang memang tak ada peluang untuk kursus. Banyak kursus percuma yang kerajaan sediakan tuan-tuan, yang tak nak bayar, yang free banyak ada. Kalau kita daftar dengan ROC, banyak peluang diberi kepada kita. Mungkin minimum bayarnya kalau ada pun. Maka tuan-tuan ni menurut saya ni bercerita lebih, alhamdulillah saya pun berniaga juga untuk kongsi tuan-tuan, kecil-kecil pun alhamdulillah, syukur. MC kita boleh sign sendiri, cuti unpaid leave boleh ambil sendiri. Tapi hari PKP susah, tetaplah susah tuan-tuan, nak fikir gaji untuk staff. Tuan-tuan peluang, jangan lupa untuk menziarahi www.telagabiru.com.my. Belilah buku-buku dari kami, ya. Mudah-mudahan sokongan tuan-tuan itu makna dengan kami dan dapat manfaatkan kepada anak-anak. Kerana Dr. Datuk Indonesia berkata, perniagaan adalah melengkapkan hidup orang lain. Kami tak ambil kesempatan dari tuan-tuan, tapi melengkapkan kelompongan yang ada. Mungkin anak-anak musim cuti ni tak ada peluang nak belajar, buku-buku Telaga Biru kami sediakan untuk tuan-tuan. Terima kasih tuan-tuan atas sokongan tuan-tuan, atas doa tuan-tuan. Ketika saya diuji dengan kuarantin ni, macam-macam sampai ke rumah saya. Terima kasih lah tuan-tuan. Saya pun tak tahu, kadang-kadang orang hantar macam-macam. Terima kasih lah, hantar yang baik-baik lah, banyak macam-macam benda. Buah kelapanya, vitamin C nya, telefon pun ada. Allahu Akbar. Kek tu saya nak cakap, terima kasih tuan-tuan. Terima kasih tuan-tuan. Saya tak perlu, saya menghargai sangat apa yang tuan-tuan beri. Yang lebih saya harapkanlah doa tuan-tuan. Terima kasih tuan-tuan atas sokongan tuan-tuan. Kenang saya dan tuan-tuan. Terima kasih atas kelemahan saya ampun maaf, mohon ampun maaf. Saya tahu tuan-tuan menunggu kuliah yang saya adakan, kadang-kadang kepenatan ataupun tak sempat dan sebagainya. Saya mohon ampun dan maaf. Jadi tolong sampaikan kuliah ni kepada semua orang, kongsi-kongsi yang moga-moga ada manfaat, ada motivasi, ada tunjuk ajar. Kenang saya dan doa tuan-tuan. Andai saya tersangkut di akhirat nanti, moga-moga apa yang saya sampaikan tuan-tuan ni membantu tuan-tuan untuk memimpin tangan saya kepada ridha Allah. Terima kasih. Setakat ni saja dulu. Banyak lagi perkara yang saya nak kongsikan, riwayat hadis yang dikemukakan oleh Imam Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur. Besok saya akan bawa, insya-Allah. Sekian daripada saya. Terima kasih kepada Nisa Nur Hasana, Mok Adik, Norna Ahmad. Ini ada doa dan nampaknya, Allah barik lahu fi safaqati yamini. Zakaria Daud, Azarina, Fauzia Aman, Afnan Afif, Kak Ji, Nudiana Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih semua. Saya dan suami nak pergi umrah dan saya alhamdulillah. Terima kasih Faizul. Terima kasih. Sauda Ina Rashid, Ucu Anis, Faiza Taylor, Faiza Taylor. Terima kasih. Siva Kumar pun ada tengok di sini. Terima kasih. Suziana, Muhammad Rizal, Ikhlas Kahar, Nurul Syuhada, Jami Firdaus, Imsa Luria, Anis Kedi, Kasuma, Nuraihan, Angelina Sanuddin, Saini Omar, Zawi Ghazali. Ni hadisnya. Atiyabul Kasbi Kasbu Tujar Ladina idha haddathu lam yakzibu wa idha tuminu lam yakhunun. Terima kasih.
Lazmi Syed Azrun, Syahrul Asab, Sauda, Narima, Ibnu Qasim Muhammad, Surina, Miza, Nur Hafiza, Mat Ali, Abu Auni. Barakallahu fiik. Abu Auni sahabat saya. Hafiz Karim ke? Terima kasih Hafiz Karim. Barakallahu fiikum. Terima kasih. Dr. Nur Azia, terima kasih Dr. Azia. Haziq Wancai, terima kasih semua. Jumpa lagi malam esok dengan izin Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مصيبة إلا نفسته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مسافرا إلا سلمته ولا عيبا إلا سترته ولا عزبا إلا زوجته ولا عاقما إلا أنجبت له ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين. Wahai Tuhan kami, yang ada seorang pun yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ni, yang memiliki aib yang Kau tutupkan, yang sakit yang Kau sembuhkan, yang berhutang yang Kau bantu dia untuk selesaikan hutang-hutangnya, yang ada seorang pun yang belum dapat hidayah-Mu melainkan Kau beri kepadanya ya Allah, yang ada seorang pun yang memiliki aib yang Kau tutupkan baginya, yang ada seorang pun yang akan musafir melainkan Kau selamat pergi dan baliknya, yang ada seorang pun yang berkahwin melainkan Kau kurniakan untuknya sama ada suami yang salih atau isteri yang salihah yang akan bahagiakan dunia akhiratnya. Yang ada seorang pun yang belum memperoleh anak melainkan Kau beri kepadanya anak-anak yang salih yang salihah yang akan mendoakannya menjadi legasi terbaik untuknya lepas kematiannya. Wahai Tuhan, sungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala satu urusan-Mu terletak di antara Kaf dan juga Nun. Ya Allah, berkatilah sekian jemaah yang hadir ini memahami kalam-Mu ya Allah. Ampun dan juga segala kemaafan kepada anda yang ada kesilapan dan mentafsiran yang Kau kehendaki di sebalik ayat indah ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang nak melakukan akikah, kami Zazan Travel sedia untuk membantu tuan-tuan, iaitu kami terlibat melakukannya di Yaman, di Damsyik, di Sudan dan juga di Mekah. Tuan-tuan boleh hubungi Zazan Travel bagi tuan yang minat untuk dapatkan minyak habatus sauda. Kami menerbitkannya di bawah jenama Birkah. Boleh tuan-tuan dapatkan daripada Zazan Travel dan juga dengan melayari www.telagabiru.com.my. Boleh beli di situ Habatul Barakah yang merupakan minyak habatus sauda yang dikapsulkan, yang digalakkan dalam Islam untuk kita makan, merawat penyakit, beri kesihatan, mengatasi masalah-masalah tertentu dengan izin Allah. Kerana Nabi bersabda bahawa segala kebaikan daripadanya merawat semua penyakit melainkan kematian. Dapatkan habatus sauda dalam kapsul barakah, dalam kapsul yang kami namakan sebagai Birkah, yang berasal dari perkataan barakah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Munzir, Aman Manan, Ruswan, Zubaida Ibrahim, Azmatun Abu Bakar, Muhammad Asbullah, Fiza Ismail, Akmal Saidi, Puan Abdullah, Abu Auni, Miza Akmal, Faizul Hafizah. Ya, Abu Auni kata apa ni? Saya macam faham maksud Ustaz. Kalau kita tak faham dengan kan tuntut ilmu. Baik. Suka pergi seminar perniagaan, khatam bersiri, belajar buat ya. Yang bagi kursus tu pun tak pernah berniaga. Allahu Akbar. Tapi tak berniaga, termakan dengan promosi yang buat kursus je. Okey. Sauda-sauda berniaga saya kecil saja sauda. Ustaz ada MC ke? MC ya, saya MC sendiri. Hantar khusus. Terima kasih Cikgu Ruhaya Musavirin, Dr. Atin Abulisi. Baik. Terima kasih Lazmun Syahra. Terima kasih semua. Jumpa lagi esok insya-Allah. Terima kasih. Tolong warulkan, jangan lupa untuk share untuk teman-teman kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenang saya dalam doa kalian.